أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di atas muka bumi Allah. Hidup di dunia ni tuan-tuan dalam dua keadaan saja. Sama ada kita berada di bumi, atas bumi, ataupun berada dalam bumi. Dua je. Dua atas bumi atau dalam bumi. Hari ini kita masih berada di atas bumi. Belum sampai masanya lagi kita dimasukkan ke dalam bumi. Tapi masuk dalam bumi itu, iaitulah mati, pasti akan berlaku ke atas setiap daripada kita. Cuma tak tahu bila. Dan setiap hari tuan-tuan, kehidupan kita tamat. Kontrak kehidupan kita tamat. Contoh tuan-tuan tidur pukul 11 malam, pukul 11 tamat lah. Kerana dalam surah Az-Zumar ayat 49 Allah Subhanahu wa taala sebut roh orang-orang yang masih hidup akan keluar daripada tubuhnya pada malam hari, pada tidur, waktu tidur. Keluar daripada tubuh. Bila keluar, roh keluar daripada tubuh ni maknanya apa? Mati lah. Apa lagi? Mati lah. Dan kemudian besok pagi, bila roh tu nak masuk balik dalam tubuh kita, akan pergi ialah ke tempat orang-orang yang sudah mati. Sebab tu kadang-kadang kita mimpi jumpa nenek kita, mak kita, ayah kita yang telah mati. Jadi bila sampai masanya kita nak kembali balik dalam jasad kita, roh yang dah mati ni nak ikut, Allah ikat mereka. Allah kata mudah mati dah. Jasad kita maknanya kontrak kehidupan kita disambung balik. Celik-celik mata nampak siling rumah kita lagi, nampak isteri suami sebelah kita, kan, masih berada dalam rumah lagi, belum berada dalam liang lahat. Maka ucaplah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan doa yang Nabi ajar. Faham tak makna tu? Kalau tuan-tuan faham makna tu, tuan-tuan nampak betapa wajarnya kita mengucap syukur kepada Allah. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami kembali selepas mematikan kami. Makna tidur tu mati, kemudian roh masuk ke dalam tubuh kita. Sebab tu tuan-tuan, umur manusia ni 3 hari je. Ulama sebut umur manusia ni 3 hari je, kan? Bukan 60 tahun, 70 tahun, tak, 3 hari je. Apa dia? Hari semalam yang telah berlalu, hari ni yang sedang kita lalui, dan hari kematian yang menanti di hadapan kita. Tu makna tidur kita malam nanti, tamatlah sudah kontrak kehidupan hari tu yang disambung pagi tadi ni. Kita bangun pukul 5, pukul 6 ni disambung pagi tu. Kemudian berlalu seterusnya sampai pukul 8 sekarang ni, 8, 10 masih hidup gini. Sampai 9, 10, 11 kan, pukul 11.30 tidur. Tidur je, pejam mata je, tamat. Sebab tu sebelum nak tamat kontrak tu, antara benda yang kita kena buat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa dia? Kan? Selain daripada kita baca Fatihah, baca kursi, baca 3 kul, kemudian baca doa tidur, kan, bismikallahumma ahya wa amut. Ada lagi bacaan-bacaan lain sebelum kita nak tidur ni, yang kita tahu pun dia tu lah dia, bismikallahumma ahya wa amut, wa amut, wa amut. Daripada dulu sampai sekarang itulah yang kita tahu, yang itulah yang kita baca. Padahal banyak, ada 33 zikir sebelum tidur. Bukan hak tu je. Antaranya apa dia? Dengan kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Rupa-rupanya zikir subhanallah ni bukan hanya untuk solat je. Zikir ketika tidur.
Bukankah zikir itu yang Nabi bagi kepada Aisyah ketika Aisyah minta seorang pembantu kan? Dia kata baca ni malam hari. Besok pagi mu akan bangun dalam keadaan bertenaga. Baca zikir ni subhanallah 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 3 kali. Ni macam muslimat ibu-ibu sekalian, kalau rasa penat jangan minta ke suami, nak rasa macam nak minta ke suami pembantu rumah kan. Jangan. Amalkan zikir sebelum tidur tu subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Insya-Allah besok pagi bangun tidur sihat. Bangun tidur bertenaga. No. Jadi bila kita baca tu tuan-tuan, akhir kalam kita perkataan yang baik. Subhanallah 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 subhanallah. Kan cantik tu. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Macam ni tu. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Tu ketika tengok bola tu. Cantik tak? Ini tidak. Sebelum tidur tengok duit dalam bank ada 20,000. Nak beli estima ke Alfat. Estima Alfat, estima Alfat, estima Alfat, estima Alfat. Malam tu wafat terus. Naya dia kan. Nampak tak? Jadi cantik tak pengakhiran kehidupan kita kalau ditakdirkan pagi tu kontrak kehidupan kita tidak disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tok. Kalau disambung alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah tuan-tuan, hingga saat ini 8 suku kita masih berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipilih oleh Allah untuk hadir menunaikan salat fardu maghrib berjamaah sama-sama. Dan masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu yang mana ianya merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih kita masuk dalam taman-taman syurganya atas dunia ni. Kita minta kepada Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita lagi untuk berada dalam taman-taman syurganya yang hakiki di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Saya baru pertama kali first time sampai surau ni. Dan pertama kali dah sampai. Alhamdulillah sampai. Saya daripada Bangi tadi, Masjid Hasanah. Tadi kata pengurusi tadi, Haji Azhar kata saya penceramah sepenuh masa. Tu dululah. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni saya di samping penceramah sepenuh masa, saya peniaga. Kan? Sepenuh masa juga. Saya ada kedai di Masjid Hasanah Bangi. Kalau tuan-tuan berkesempatan, ada kebetulan, ada program, ada urusan di Bangi, singgah di kedai. Masuk dalam Masjid Hasanah Bangi tu ada kafe ujung sekali tu kan. Kafe Hasanah tu dulu satu kedai je. Yang jual nasi lemak lah, jual nasi ayam lah kan, jual bakso, mi kari. Sekarang ni dah ada roti bakar, roti canai, nasi dagang, nasi minyak, nasi kerabu. Ada satu lagi di tengah-tengah ni kan, itu gerai saya. Dan saya start hari Senin pukul 11.30 pagi sampai 10 malam. Hari Selasa sampai Jumaat 2 petang sampai 10 malam. Cuma minggu ni hari Sabtu pun buka, hari Ahad pun buka sebab ada event di Masjid sana, ada event Expo Halal dan juga Pesta Buku 2024. Jadi oleh kerana ada event, saya pun terus buka lah hari Sabtu Ahad. Saya jual brandy Bombay tuan-tuan, brandy Bombay. Tuan-tuan makan brandy apa? Brandy Batu Pahat, tak main lah. Saya caterer juga, antara kerja saya caterer. Saya buat 7 jenis biryani. Biryani Bombay, biryani Pakistan, biryani Dam Hyderabad, biryani Pilau, biryani Masala, biryani Bukhari, biryani Arab. Biryani Batu Pahat tak ada. Semua biryani luar kan. Nasi Arab, Mendi, Kapsah, Maklubah, Hanif pun saya buat juga. Dan nasi Uzbekistan Plof. Dan yang terbaru nasi Pakistan makan dengan kambing Karahi. Bukan Karachi ya, Karahi. Karahi tu maknanya kuali. Kambing Karahi. Itu menu. Tapi saya masak di Masjid Sanah tu Bombay saja. Nasi Bendi Bombay, kemudian ada goreng-goreng lah, mi goreng apa semua ada. Baik. Jadi tu antara kerja saya. Start daripada tahun 2023 dulu. Lama dah saya start berniaga di situ. Kemudian di samping saya jadi timbalan Presiden Pertubuhan Anti Syiah Kebangsaan. Kan, kerja saya membentera Syiah. Siapa dalam ni ada Syiah, baik mengaku. Kan. Kita buat roadshow, kita round satu Malaysia. Saya bukan timbalan Presiden Pertubuhan Anti Syiah Kajang, no. Bukan Kajang satu Malaysia saya pegang, kebangsaan.
Kita ada database maklumat terkini, up to date, di mana Syiah ramai, di mana ketua dia, kan? Siapa ketua Syiah Malaysia, ketua Syiah Selangor dan sebagainya, ada belaka. Dan kita menterjemah kitab Syiah daripada bahasa Parsi dan juga bahasa Urdu, bahasa Arab. Kita terjemah dan kita serang Syiah dengan kitab mereka sendiri. Sebab tu mereka senyap, tak boleh cakap apa. Sebab kita serang Syiah dengan kitab mereka sendiri, bukan kitab kita. Kalau kitab kita mungkin dia boleh kata, alah ikut kitab entah boleh lah. Kitab Syiah ni. Sebab Syiah ni tuan-tuan, dia dah terkeluar pada Islam. Dia bukan Islam lagi. Dia bukan Islam lagi. Kalau kata Syiah dulu ya, di zaman Khalifah Uthman ibn Affan, di zaman Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, boleh kita kata Syiah itu Islam. Tapi zaman hari ni tak ada arah. Bermula pada 1979, revolusi Iran. Ketika Khomeini menumpaskan Shah Iran. Ketika itu orang ingat revolusi Syiah, revolusi Islam, tapi tidak, sebenarnya revolusi Syiah. Sebab Khomeini sebulan selepas dia dapat menawan Iran, dia menukar undang-undang tubuh Iran dengan meletakkan agama Ja'fariyah sebagai agama rasmi Iran. Agama Ja'fariyah ni samalah, Ja'fariyah, Rafidah, Imamiyah, Isna Asyariyah, sama, bawa maksud Syiah. Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang melaknat isteri-isteri Nabi, dan juga Syiah yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cerita tentang Syiah, insya-Allah boleh panggil saya, tapi slide saya ada 120 slide, mesti 4 jam baru selesai slide tu. Kita buat pagi 8.30 sampai Zuhur, selesai. Siapa yang masa tu masih ragu-ragu Syiah ni Islam tidak, tengok slide saya. Confirm lepas tu insya-Allah akan berubah pendirian dengan mengatakan Syiah, akan mengatakan Syiah bukan Islam lagi dah. Syiah bukan Islam. Cuma kita tidak declare Syiah tu terkeluar pada Islam. Sebab apa? Sebab Akta Mahkamah Syariah 1965 pindaan 1984. Mahkamah Syariah tu dia hanya dibenarkan membicarakan orang-orang Islam. Kuasa Mahkamah Syariah hanya diberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan orang-orang bukan orang-orang Islam. Kalau kita declare Syiah tu dah terkeluar pada Islam, Syiah melompat lah. Sebab apa? Tangkap dia pun tak boleh bicara di Mahkamah Syariah. Pasal Mahkamah Syariah untuk orang-orang Islam je. Kalau kita declare Syiah bukan Islam. Sebab tu Majlis Fatwa Kebangsaan setakat isytihar Syiah ni sesat saja ataupun batil. Tapi tidak mengisytiharkan Syiah ni terkeluar pada Islam. Sebab implikasinya sangat besar. Tapi ustaz-ustaz yang ceramah tentang Syiah, dan saya pernah duduk semeja sepentas dengan beberapa orang mufti, semua mengatakan bahawa Syiah ni, secara kita borak berdepan kan, maknanya off record dan bukan dekat atas pentas mufti semua kata ikut Majlis Fatwa Kebangsaan Syiah ni sesat je. Tapi bila kita bercakap di belakang pentas, Syiah ni dah keluar pada Islam dah, Ustaz, terkeluar dah. Tapi saya sebagai mufti mana boleh cakap begitu atas pentas. Itu. Jadi Syiah ni memang dah terkeluar pada Islam. Tu. Jadi tu antara bidang tugas saya. Kemudian saya juga penceramah tauliah Selangor dan juga wilayah Persatuan Putrajaya, Kuala Lumpur, Labuan dan sebagainya. Dan kerja saya juga sebagai caterer dan sebagainya. Dia diterang oleh pengusi tadi. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. 3 peristiwa penting yang perlu kita ingat dalam sejarah kehidupan kita, sejarah Islam. Apa dia 3 peristiwa penting tu? Yang pertama, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, Maulid Rasul. Bila hari Maulid Rasul je orang buat majlis, buat ceramah perdana dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tanda kita cinta, kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan tanda kita kasih dan cinta pada baginda bukan hanya dengan buat ceramah Maulid Rasul aja. Banyak cara tuan-tuan, macam-macam. Antaranya dengan kita berselawat pada Nabi, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ada 1000 lebih. Sehari semalam ada 1000 lebih. Kalau kita dapat buat 1% pun cantik dah. Dapat buat 10% pun cantik dah. Tapi adakah kita buat sunnah Nabi? Buatnya tidak, malah plekeh pula orang nak buat sunnah Nabi. Kan? Ni. Tu. Jadi kita buat ceramah Maulid Rasul kerana nak memperingati kelahiran Nabi. Itu pertama, peristiwa pertama. Yang kedua, peristiwa apa? Isra' wal Mi'raj. Hari ni ya. Kan? Dan yang ketiga, peristiwa apa? Peristiwa hijrah.
permulaan hijrah umat Islam daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. 3 peristiwa besar, peristiwa penting yang mesti kita ingat dan mesti kita ulang-ulang supaya tidak lupa daripada ingatan kita. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, cumanya malam ini dalam masa yang terhad, dan dengan masa yang terhad, kalau nak cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj daripada start Nabi diisra'kan daripada Masjidil Haram sampailah pada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian di Mi'rajkan langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur dan sebagainya. Bukan sampai Isyak dan tuan, subuh besok pun tak habis lagi. Tak habis. Saya tak nak cerita tentang apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Semua orang tahu. Kita dengar cerita tentang Isra' Mi'raj daripada kecil sampai besar. Kan? Besar dia diulang-ulang. Saya tak nak cerita macam mana apa yang Nabi tengok. Nabi tengok orang sedang menuai tanaman, kemudian tumbuh balik, tuai lagi tumbuh balik. Kan? Saya tak nak cerita tentang orang yang kerat lidah. Kan? Saya tak nak cerita tentang orang yang hantuk kepala dengan batu. Saya tak nak cerita tentang Nabi tengok gambaran orang yang berenang dalam sungai darah yang penuh dengan nanah. Kan? Tak nak cerita tu semua. Itu semua peristiwa yang tuan-tuan dah baca dan tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana buku dan sebagainya. Dan itulah peristiwa yang diulang-ulang kali. Kita dengar setiap tahun. Setiap tahun. Kan? Tapi, adakah kita berubah menjadi yang lebih baik setelah mendengar peristiwa tu? Kan? Tengok gambaran Nabi, ada sekumpulan orang yang duk makan daging busuk. Daging elok ada sebelah tu kan. Daging elok masak lemak cilapi sebelah tu tak nak makan. Makan daging busuk kan. Duk mengumpat fitnah orang kan. Adakah perangai mengumpat fitnah ni berhenti dah setelah kita mendengar ceramah tu? Tak berhenti. Masih berlaku ni sampai hari ni. Dalam surah ni ta'ala ni yang berlaku di Mongolia, dalam ni baik-baik berlaku insya-Allah. Kan? Berlaku tak? Berlaku lagi tuan. Sahabat tahun kita dengar benda tu berlaku lagi. Orang dah potong lidah. Berlaku lagi. Kan? Jadi, apa yang saya nak bawa pada malam ni tuan-tuan ialah bila kita sebut tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, confirm antara ibrah yang para ustaz, para penceramah yang akan bawa ialah berkenaan dengan solat. Tapi saya tak nak bawa tentang solat hari ni. Tu dia. Kan? Mungkin kata kalau ustaz tak nak cerita dalam cerita bab-bab Isra' Mi'raj ni, peristiwa Isra' Mi'raj ni, mesti ustaz nak cerita tentang apa yang Nabi bawa dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mesti tentang kepentingan solat. Tak. Saya tak nak cerita tentang kepentingan solat. Semua orang tahu. Hari ni semua orang solat. Tapi ada berlaku tak orang solat buat maksiat? Ada tak? Ada. Ada berlaku tak orang solat mengumpat orang? Berlaku tak? Berlaku. Ada berlaku tak orang solat tapi bergaduh? Kan? Sampai putus hubungan silaturahmi. Ada berlaku tak? Ada berlaku. Sebab tu saya tak mau cerita tentang solat. Tak mau cerita tentang solat. Semua orang solat berlaku. Kadang-kadang silap-silap tuan-tuan, pencuri tu sebelum dia pergi mencuri, dia solat hajat dulu. Allahu Akbar kan. Dalam sujud terakhir, ya Allah, berjayalah rompakan pada kali ini. Tapi dia pergi merompak. Ada begitu. Orang solat tapi duk buat maksiat. Salat dia tidak berjaya mencegah perbuatan fahsyat dan munkar. Maka hari ni tuan-tuan, saya nak cerita tentang apa? Kita tahu peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan dari mana? Dari mana? Dua sumber kita, betul tak? Daripada Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk tengok gambaran-gambaran yang diceritakan tentang yang tadi tu, yang potong lidah dalam dapur kan? Itu diambil daripada hadis-hadis Nabi. Kita dapat peristiwa tu, kita baca cerita-cerita tu semua daripada hadis-hadis Nabi. Tapi kepala dia, kalau tak ada kepala ni, maka tak ada lah cerita-cerita daripada hadis-hadis Nabi tu. Kepala dia tu diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Isra', apa dia? Ayat 1. Kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ni kepala dia. Allah cerita dalam surah Isra'. Dan tu je lah satu ayat. Lepas tu ayat kedua tak cerita dah. Ayat kedua tak ada kaitan dengan peristiwa Isra' tu. Satu ayat tu je Allah cerita. Kepala dia. Apa dia? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa.
Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Saya pernah cerita dengan dengan satu jemaah surau di Putrajaya. Kan, tak nak cerita lah surau mana. Kan, di depan saya ni ada 2-3 orang datuk dan Tan Sri. Sebelum saya sampai ke surau tu, dia jemput saya sebulan. Saya kata okey, saya setuju, saya terima. Okey. Kemudian lagi seminggu AJK remind saya. Okey, boleh insya-Allah. Kan. Kemudian lagi 2 hari remind lagi. Okey, insya-Allah. Kan. Pada hari kejadian, hari ceramah. Contoh macam hari ni kan. Pagi tu dia mesej saya tak jawab. Tengah hari dia mesej, saya tak jawab lagi. Petang dalam pukul 2 ke 3 tu dia mesej, saya tak jawab lagi. Dia call saya tak jawab. Sampai pukul 5 petang. Barulah dia call saya angkat. Ustaz, Allah debar saya Ustaz, mesej tak jawab kan. Telefon tak angkat. Ingat Ustaz lupa ke? Dah, tak lupa. Alhamdulillah, insya-Allah ingat malam ni ya. Malam ni Ustaz. Cuma saya nak tanya satu benda ni. Apa dia Ustaz? Siapa jemaah kita ni macam mana? Macam mana apa? Maksud saya background dia, kemudian dia punya tanggapan dia terhadap Islam, apa maknanya pengetahuan dia terhadap Islam macam mana? Macam-macam Ustaz, macam-macam ada. Semua pegawai kanan kerajaan pun ada. Kan, mana orang yang hebat-hebat, yang VIP banyak ramai Ustaz tu. Baik. Surau ni pernah cerita tak, atau pernah bawa tak kuliah fiqh al-jinayah, undang-undang jenayah Islam? Tak boleh Ustaz. Kan, tak boleh. Kan, itu sensitif, kontroversi. Siapa kontroversi pula? Yalah, undang-undang hudud Ustaz. Hudud ni kan daripada mana? Entah jangan nak kata hudud ni milik parti, milik orang ni, milik pertubuhan ni. No, hudud ni milik Allah Ta'ala. Maknanya diorang tak terima. Setakat ni memang tak boleh masuk kuliah tu Ustaz. Diorang tak terima. Kan, bagi dia hudud ni politik lah, bagai apa semua. Okey. Kalau macam tu malam ni anda nak bawa tentang hudud lah. Ustaz, jangan Ustaz. Nayang saya kan Ustaz. Kan saya kena Ustaz dengan musik. Saya peduli apa? Saya paling tak suka bila saya dijemput ceramah, kemudian ada pula Ustaz tak boleh cakap yang ni tak boleh cakap, yang ni boleh cakap, sikit-sikit je, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Oh no. Bagi saya ceramah tentang agama ni skrip 2 je, Quran Sunnah. Dia tak ada skrip pengusi surau, dia tak ada skrip AJK surau, dia tak ada skrip penasihat surau ke, tak ada. Sebab itulah antara sebab kenapa saya tolak tawaran kerja yang gaji 10,000 tuan-tuan. Saya tolak. Sebab dia kata Ustaz tak boleh cerita tentang apa-apa, tentang isu-isu semasa sebelum mendapat kebenaran daripada saya. Apa hal? Kan? Kita cerita dari sudut Islam, mesti rujuk Quran Sunnah lah, bukan rujuk CEO syarikat. No. Sebab tu sampai sekarang saya jadi pendakwah bebas. Saya tak mau terikat dengan orang jenis macam ni. Ustaz ni boleh cakap, ni tak boleh, ni boleh. No. Bagi saya, skrip saya Quran Sunnah. Kita berada di rumah Allah dan kita cerita skrip daripada Allah Ta'ala, bukan cerita skrip siapa pun. Jangan Ustaz, nayang saya. Dah, sukati saya lah. Sebab apa saya cakap macam tu pada waktu pukul 5 lebih? Sebab masa tu dah suntuk. Kalau nak cancel saya pun, dia nak cari siapa? Itu tujuannya. Kalau saya cakap awal-awal, sebulan sebelum tu masa dia jemput tu saya cakap, besok confirm Ustaz, kami dah jumpa penceramah lain Ustaz, minta maaf Ustaz. Tu skill saya, teknik saya. Kan? Jadi dia dah menggabak, dia dah mengelabah ayam dah AJK tu. Jangan kelabah je kan. Anda tak buat politik pun, jangan risau. Cuma anda nak bantai sikit orang yang jenis tolak hudud ni. Kan? Okeylah. Saya debar Ustaz, tapi tolonglah Ustaz, kalau Ustaz ada kasihankan saya, jangan Ustaz. Kata, tak apa, jangan risau. Malam tuan-tuan, bila ceramah Isra' Mi'raj, Datuk-Datuk Tan Sri ada depan. Saya kata apa? Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj ni tak ada dalam Islam pun. Di dalam sejarah tak ada, tak berlaku pun. Semua tu bohong belaka. Mana logik daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis satu malam je, kan? Naik benda. Masa zaman tu Concorde pun tak ada, Concorde pun tak sampai macam tu, kan? Silap-silap kan, makan masa juga kan. Ini kan
Boleh. Lepas tu naik atas langit lepas tu. Lepas tu turun balik ke bawah. Balik ke Masjidil Haram. Dah, besok pagi ada dah. Sebelum besok pagi ada dah dekat Masjidil Haram. Tak logik. Benda tu sebenarnya tak berlaku. Tak ada pun berlaku. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ada 2-3 orang Datuk Tuan Sri. Ustaz, siapa cakap tak berlaku, Ustaz? Peristiwa tu berlaku. Peristiwa tu berlaku. Sebab Allah Ta'ala yang menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad tu daripada Mekah pergi ke Palestin. Allah Maha berkuasa, Ustaz. Nak tanya lah Datuk, dari mana Datuk ambil? Dari mana Datuk tahu benda ni? Dalam Quran sebut, Ustaz. Dalam Quran sebut. Kita kena beriman apa yang ada dalam Quran. Itulah bola tanggung dia. Dalam Quran sebut mana kena beriman apa yang ada dalam Quran. Mana apa yang dalam Quran tu betul belaka? Betul, Ustaz. Dalam surah Isra ayat 1. Apa Datuk tu? Kalau macam tu Datuk, kenapa Allah sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan mereka berdua, balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan sebagai undang-undang pencegahan ataupun hukuman pencegahan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Kenapa Allah sebut benda ni dalam Quran? Datuk tak nak percaya. Merah padam muka dia, tuan. Saya geram. Jangan kita nak percaya Quran ni kita suka je. Yang kita tak suka tolak tepi. Mengingat Quran ni apa? Kita komik Padang Setiawan, Raja Rimba, suka-suka hati je. Allah sebut dalam Quran lagi, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, sebat 100 kali. Pasal apa? Pergi bubuh undang-undang 5,000 denda. Senyap. JK nyebut saya tu kat ujung dunia dia. Jadi kalau kata Isra' Mi'raj tu ada dalam Quran, kita kena percaya apa yang ada dalam Quran sebab dia datang daripada Allah Ta'ala. Maka semua ayat-ayat tentang hudud undang-undang Islam juga kena percaya. Sebab Quran ni tak boleh ambil sikit-sikit, dia kena ambil semua. Kena ambil semua. Baru kita dikatakan beriman kepada Al-Quranul Karim. Kalau tidak, kita tidak beriman. Kita tidak beriman dengan Quranul Karim. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku, tuan-tuan? Lepas saya bagi basuh kau-kaunya, masa nak balik tu, dan AJK dengan pengusi semua, Ustaz, jom makan sekali, Ustaz. Tapi kalau Ustaz nak balik cepat, tak apalah. Dia tak nak mengalukan saya makan tu, kan? Dia takut saya belasah lagi Datuk Latin kan, Datuk dengan Tan Sri kan. Tak apa, saya balik. Betul, Ustaz? Okey, Ustaz, jumpa lagi saya. Okey, Ustaz. Okey. Tak ada jumpa lagi dah. Saya balik kan. AJK datang mesej, Ustaz. Pengusi kata jangan jemput lagi, Ustaz. Saya kata tak apa lah. Biar. Tak payah jemput pun tak apa. Janji saya dah bagi kau. Sekali kena dah, cukup. Mendengar je. Nak terima, tak terima sudah. Sebab apa yang saya sebut berdasar pada Quran Al-Karim. Jadi muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila sebut tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, dua benda besar yang kita kena pegang, yang kita kena bahaskan, yang kita kena ambil istifadah ialah, yang pertama tu salat lah. Salat tu dah banyak kali dah orang duk cerita bagaimana semua, dan kita sendiri pun salat. Alhamdulillah, yang dalam surah ni semua salat belaka. Ni yang kita nak cerita ni ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Sebab mudah-mudahan dalam ni semuanya baca Quran, kan? Tapi ada orang yang semayang, dia semayang setiap masa tapi tak baca Quran. Quran tu ada di rumah tu macam tu aja tersusun, tak bergerak-gerak sampai berdebu. Debu tu habis tutup Quran. Bila masuk Ramadan mula cari Quran. Long, nampak tak Quran ayah? Kenapa ayah? Ni nak masuk Ramadan ni kan, nak baca Quran. Tu dia. Ayah letak, ayah bila last ayah baca? Ramadan tahun lepas lah. Kat mana ayah letak? Atas hari ni ya. Ada tu ayah. Cuba ayah tiup sikit. Wah, tu ada tu. Debu pun tutup Quran lah.
Kita baca Quran tuan-tuan setahun sekali. Sedangkan Quran tu tuan-tuan, bila kita bersahabat dengan Quran, banyak kelebihan dan syafaat yang Quran bagi pada kita. Sama ada atas dunia, dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Saya nak sebut tentang 5 golongan yang para ulama sebut sebagai golongan yang meninggalkan Al-Quranul Karim. 5 golongan yang para ulama sebut sebagai golongan yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lepas ni, tuan-tuan dengar 5 ni, tuan-tuan cuba muhasabah diri, tuan-tuan cuba renung balik, adakah kita termasuk daripada ke-5 ni ataupun tidak? Kalau tidak, Alhamdulillah. Kalau kita termasuk, tuan-tuan, sempat lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita keluar daripada golongan tersebut, kita pergi kepada golongan yang senantiasa mendampingi Al-Quran ataupun golongan yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Baik, yang pertama tuan-tuan. Yang pertama, golongan yang dianggap meninggalkan Al-Quran ialah golongan yang tidak mahu, yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak baca Quran dan tidak mendengar Al-Quran. Masuk tak golongan pertama? Tak, Ustaz, Alhamdulillah, semangat, selamat, kan, tak masuk. Okeylah. Memang tak masuk pun, Alhamdulillah, insyaAllah, kan. Sebab kita beriman dengan Al-Quran. Dan ingat, bila beriman dengan Al-Quran, bukan beriman pada perkara-perkara yang kita suka saja. Tak, semua sekali. Satu huruf kita tinggalkan, ayat-ayat hudud tuan-tuan ada 6% je. Ayat-ayat tentang undang-undang Islam ada 6% je dalam Quran ni. Tapi adakah kita boleh meninggalkan 6% tu? Ustaz, kalau tinggal 6% Ustaz, ada 94% lagi. Banyak lah tu, okey lah. No. Dalam Islam tidak macam tu tuan-tuan. Dalam Islam dia tak kira majoriti. No. Dia tak kira kebanyakan. Dah banyak kita buat ni, maknanya kira selesai. No, tidak. Contoh, rukun semayang ada berapa? 13 betul? Ustaz, saya buat 12 rukun semayang. Ustaz, satu je yang saya tak buat. Bacaan Fatihah. Sah semayang? Mana sah? Tak boleh. Islam dia tak macam tu. Islam kalau kata 13 tu wajib, 13 tu kena ambil. Dia tak boleh, alah 12 kot dah buat, banyak dah tu. Dia tak macam peksa kan. Anak kita dapat 96/100. Alhamdulillah, tahniah, halung, dapat 96/100. A lah juga tu kan. Dia tak macam tu. Islam dia kena 100% baru dianggap A. Dan kalau 99 bukan B, gagal. Contoh lagi, macam tadi lah. Buat 12 perkara je, 12 rukun. Satu rukun tinggal, batal semayang. Tak sah semayang. Contoh lagi, rukun iman. Ada 6 perkara. Ustaz, saya beriman dengan semua Ustaz. 5 rukun iman saya beriman. Cuma satu je yang saya tak berapa nak beriman. Macam beriman dengan percaya pada kitab Ustaz, Quran ni. Sebab dalam Quran ni banyak cerita-cerita dulu-dulu Ustaz. Zaman-zaman dulu boleh lah. Zaman sekarang tak sesuai lah. Macam tak boleh lah kita nak apply apa yang ada dalam Quran ni daripada zaman hari ni. Ni. Adakah orang ni dianggap beriman dengan meninggalkan satu rukun iman? Satu saja. 5 lagi dia beriman? Maka jawapannya tidak. Batal iman dia. Dia tidak dianggap beriman. Sebab tu Quran tuan-tuan, kalau kita nak beriman betul-betul dengan Quran, kena ambil semua. Tak boleh tinggalkan apa perkara yang kita tak suka tinggal, yang kita suka kita ambil. Tak boleh. Tu. Jadi kita confirm tak masuk dalam kalangan golongan yang pertama ni, iaitu orang yang tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Kita beriman pada Al-Quranul Karim dengan semua isi kandungannya, dan kita juga membaca dan mendengar Al-Quranul Karim. Selesai. Golongan pertama tak masuk, habis. Golongan kedua yang para ulama anggap ataupun para ulama sebut sebagai golongan yang meninggalkan Al-Quran ialah golongan yang beriman dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Ada tak kita? Ada kan? Dalam Quran sebut benda, suruh memberi tahiyah, memberi salam, ucapan salam kepada ahli keluarga, kan? Adik beradik, mak bapak, suami isteri. Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum umi. Itu yang Islam ajar. Tapi kita ajar anak kita apa? Good morning daddy, good morning mom, how are you? Fine. Itu yang kita ajar. Dan kadang-kadang saya cukup berbulu bila dengar dekat shopping complex kan. Don't do that. Don't. Jampah tu saya dengar. Minta maaf, saya bukan anti bahasa Inggeris No. Tapi ada tak kita ajar anak kita bahasa?
Al-Quran. Tengok. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab tuan-tuan, bukan susah nak belajar pun. Macam mana tuan-tuan belajar bahasa Inggeris? Begitulah kita belajar bahasa Arab. Dan satu kaedah belajar bahasa ni tuan-tuan, tak kira lah bahasa apa pun, jangan menghafal kamus. Banyak orang kata jangan hafal kamus kan, itu kaedah yang salah. Jangan tulis perkataan, lepas tu makna, hafal perkataan, baca makna. Contohlah, mersamon, pensel, qalamun, pen, kursiun, kursi, maktabun, meja, nafizatun, tingkap, saburatun, papan hitam, babun, pintu, jidarun, dinding, merwahatun, kipas, mesbahun, lampu. Jangan hafal macam tu. Kalau setakat satu perkataan boleh lah, dua perkataan boleh lah. Kalau sampai 20 perkataan tuan-tuan, confirm bertukar. Mersamon, kipas, qalamun, meja, bertukar. Dia bertukar tuan-tuan. Jangan hafal begitu, itu kaedah salah. Saya balik pada Yaman tuan-tuan. Saya mengajar di sebuah sekolah agama, yang mana ustazah kata, "Ustaz, apa ustaz, sekolah kita orang ni kan tak bila peksa bahasa Arab tu susah sangat nak dapat, makbul pun payah, banyak dhaif. Boleh tak ustaz buat macam mana supaya sekolah kita ni dapat bahasa Arab yang baik?" Saya kata okey, tapi satu saya minta pada ustazah, apa dia? Ustazah kena backup saya, backing saya. Kena kena bela saya kalau berlaku apa-apa. Ustaz nak buat apa ustaz? Kan patah riuk anak orang kan? Tak. Saya tak buat apa-apa ustazah. Cuma cara saya ni mungkin agak tegas. Budak-budak ni bila tak pernah kena dengan cara tu, confirm dia akan ni. Dia dahsyat lu ni. Tengok lagi. Saya tengok jam tu macam dah lambat sangat. Oh ni jam betul. Itu jam mana? Pakistan. Gitu. Kan. Jadi saya tahu itu je syarat dia. Okey ustaz. Saya punya cara, saya masuk kelas kan. Saya kaedah menghafal tuan-tuan, saya ajar budak ni jangan hafal macam tadi tu. Hafal kaedahnya ialah dengan memandang, dengan sebut. Pandang dan sebut. Cara dia. Tengok aircon tu, jangan sebut aircon mukayyafun, no. Sebut mukayyaf. Tengok pintu ni, jangan sebut pintu babun, no. Sebut babun, nafizatun, jidarun, maktabun. Sebut, pandang dan sebut. Confirm akan ingat. Mudah ingat. Keluar daripada sekolah, tengok. Kan, kereta, jangan sebut kereta, sayaratun. No, tak payah. Tengok aja, sayaratun. Itu kaedah dia. Jadi bila soalan tu keluar dalam peperiksaan, sebutkan 10 ataupun tuliskan 10 perkataan di sekeliling kamu. Senang lah. Kita tengok je. Mirwahatun, misbahun, nafizatun, saburatun, babun, jidarun. Balik rumah kan tengok peti ais tu kan, jangan sebut peti ais, thalajatun, no. Sebut aja thalajatun ataupun thalajah. Tengok mesin basuh, sebut ghasalah, jangan sebut hadhihi, atau jangan sebut ini mesin basuh ghasalah. No, tak payah. Tak payah sebut, makna tak payah sebut. Sebut bahasa Arab je. Sama macam kita belajar bahasa Inggeris pun. Tengok sebut bahasa Inggeris, tengok sebut bahasa Inggeris. Tengok jam tu kan, saatun. Gitu. Tu kaedah dia. Tahun pertama tuan-tuan, budak yang dapat bukan setakat makbul tuan, dapat mumtaz pun ramai. Alhamdulillah, tu kaedah dia. Itu kan susah kan belajar bahasa Arab ni. Saya pergi Yaman tuan-tuan, saya ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk mahir bahasa Arab pasar, bahasa Arab Ami, Arab Yaman. Tapi Yaman ni tuan-tuan, bila kita cakap bahasa Arab Fushah kan, dia akan ihtiram kita, dia pun akan tukar kepada Fushah. Dia tak macam Mesir. Mesir tuan-tuan bantai Fushah, dia bantai Ami je. Kita pun pening. Kan? Tapi kalau Yaman tidak. Bila kita cakap Fushah kan, dia pun cakap Fushah. Walaupun ketika tu dia sedang bercakap bahasa kampung dia. Saya duduk dengan orang Arab tuan-tuan, 3 bulan duduk namun. Rumah saya naik bukit, turun bukit, ada lembah tu, kampung, situlah rumah tempat saya duduk. Kedutaan kata jangan duduk jauh sangat. Saya kata tak apa, saya nakkan bahasa. Duduk. Kita bercakap, pandang, bercakap, pandang, bercakap. Mudah. Bukan susah sangat belajar bahasa. Tapi persoalannya kita tidak mengajar anak kita bahasa Al-Quran. Itu. Okey, kita berhenti azan kejap. Seperti mana kata Musi tadi, azan dulu. Kan kita sambung sekejap. Kita sambung sikit. Sambung dalam 11 minit, 2 minit insya-Allah. Kan?
Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati hadi Muhammadan wasilatu wal fadilah wa ba'd maqam al-mahmud innaka la-talib. Baik. Jadi berapa banyak tuan-tuan di antara kita yang membaca Quran, beriman dengan Quran, mendengar Quran, tapi kita tidak mahu mengambil isi kandungan Quran sebagai cara kehidupan kita. Sedangkan kita tahu Islam itu cara hidup. Islam itu lengkap, syumul, sehingga kan adab nak masuk tandas pun Islam ajar. Kan, sekecil-kecil benda masuk tandas pun Islam ajar. Cara pakai seluar, makan dan sebagainya semua Islam ajar. Kan? Islam tu cara hidup. Jadi mana nak dapat panduannya? Islam tu cara hidup. Panduannya mana? Quran. Quran dan sunnah. Di pejabat-pejabat kita, rumah-rumah kita berapa banyak kita gantung kata-kata motivator, falsafah barat. Bukan falsafah, ahli falsafah barat. Ayat Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, kata-kata hukama tak ada. Nampak? Perasan tak? Dan kita ni tuan-tuan, percayalah, Islam tidak akan kuat dan tidak akan berkembang, tidak akan berdaulat selagi mana orang Islam itu sendiri tidak merasa kagum dengan apa yang ada dalam Islam. Kita ada bulan Islam, kita tak guna. Kita ada hari penghulu segala hari kebesaran Islam setiap minggu, hari Jumaat. Hari Jumaat kita kerja belaka tuan-tuan. Bila kita kerja, kita tak boleh nak buat sunnah hari Jumaat. Sedangkan hari Jumaat banyak benda yang kita boleh buat, banyak ganjaran Allah bagi. Antaranya mandi sunnah Jumaat pun tak boleh. Dah duduk kat pejabat nak mandi macam mana? Mandi dengan pejabat ni kata, mandi wajib ke apa ni? Nayak lah kan? Tak boleh.
Dah datang muzik kadang-kadang pukul kacau. Masa tu 2 jam je rehat. Nak makan lah, nak itu, nak semayang. Lepas tu khatib pun terpaksa lah kan. Laju-laju khutbah kan. Bila lambat aja orang mula lah. Aduh, lambat dah pula kau berapa ni kan. Ha? Imam pun terpaksa baca laju-laju kan. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua sambung lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Punya nak cepat je, nak bagi orang balik cepat, boleh pergi kerja. Tapi tuan-tuan perasan tak? Ada hari yang cuti dan hari itulah hari kebesaran satu agama lain. Tengok macam mana dia orang pergi rumah ibadah dia orang. Seronok. Kan? Boleh pergi ramai-ramai, borak-borak, sembang-sembang. Habis aja upacara keagamaan, boleh keluar sembang-sembang, boleh mengetih, mengopi. Kita apa tuan? Kelang kabut sekali. Barak. Kita ada bahasa kita sendiri, kita tak guna. Kita lebih pada bahasa orang lain. Sedangkan Islam ada bahasa dia sendiri. Kenapa? Paling tidak pun ajar. Lepas tu surau bila orang tanya saya, Ustaz, apa kita nak bagi pada masyarakat, Ustaz? Duit surau banyak ni, Ustaz. Buat kelas-kelas ha? Kelas bahasa Arab kan? Beri manfaat kepada masyarakat. Tahsin salat, perelokkan salat kan? Kemudian tahsin qiraat, perelokkan bacaan sembahyang. Nah, tapi kita tak buat kan? Ada satu surau tu kan, sampai disingkirlah oleh jemaah pakat-pakat tombangkan dia dalam pemilihan baru ni kan, buh nama orang lain. Sebab apa? Dia buat duit surau macam duit dia, duit beratus-ratus ribu, nak guna sikit pun tak boleh. Ya. Jadi jemaah jadi pecah 2-3. Pasal apa pergi surau ni, tak ada manfaat pun. Faham? Kita ada cerita-cerita tentang Islam, tapi mak boleh tak tolong cerita sikit sebelum tidur kan, pada anak-anak bungsu kita. Kita okay, mak nak cerita sang kancil dengan sang arnab. Tak habis-habis, kancil, arnab, kancil, buaya, kancil, lembu, kancil, ular. Ajar, sedar tak? Sedar kita ajar anak kita bohong daripada kecil ni, betul tak? Macam mana kancil nak selamat daripada buaya? Kena bohong lah. Kena buat helah. Wih, bijak je kancil mak. Itulah bijak kan. Oh, nanti adik dah besar dia nak jadi macam kancil lah. Nampak macam okey kan? Tapi rupanya besar dia menipu kita. Dia ikut sang kancil. Dia buat helah. Mak, hari ni tak boleh balik mak, ada tuition. Padahal tak ada pun. Lepak kat Speedmart, lepak kat kedai tu, kedai ni, kedai mamak. Nampak tak? Sebab mana? Sebab daripada kecil kita dah ajar dah anak kita membohong, menipu. Sebab tu je, okay, hari ni mak nak cerita tentang apa? Tentang keberanian Rasulullah SAW, Nabi kita tu. Daripada kecil kita dah hidangkan dengan cerita-cerita Islam. Tapi kita tak buat. Kita tak bangga dengan apa yang ada pada Islam. Maka selama tu lah, percayalah, kita tidak akan kuat. Islam tidak akan kuat. Umat Islam akan lemah bila mana kita tidak bangga dengan apa yang ada dalam Islam. Inilah yang banyaknya golongan yang kedua ni lah, yang banyaknya berlaku di antara kita. Kita beriman, kita baca Quran, kita mendengar, tapi kita tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Yang ketiga apa dia? Golongan yang tidak mahu mendalami ilmu Al-Quran. Quran ada banyak ilmu tuan, ilmu tajwid, ada ilmu qiraat, ada tarannum, ada asbabun nuzul, kan? Macam-macam ilmu ada. Kan? Tapi kita tak mau belajar, tak mau kita mendalami ilmu Al-Quran, tak nak. Kan? Padahal dekat kedai buku tu berlungguk tafsir Quran yang cerita 1001 bab Quran. Satu ayat tu ada asbabun nuzul dia, ada hadis-hadis dia, kemudian ada kisah-kisah, semua ada belaka. Ada ilmu-ilmu berkenaan dengan tajwid dan sebagainya, tarannum dan sebagainya. Lepas tu tuan-tuan, Nabi kata apa? Zainul Quran bi aswatikum, perindahkan Quran dengan suara kamu. Ulama sebut dengan suara tu maksudnya apa? Suara satu, kemudian dengan lagu. Baca Quran dengan lagu. Kan? Dengan lagu. Baru orang sedap, baru orang seronok ni. Tak lama lagi ni, nak puasa ni kan. Ambil imam yang kan ada banyak suara-suara, ambil imam tahfiz yang baca sedap dan sebagainya. Cuma satu lah tuan-tuan. Dalam tuan-tuan nak memilih imam ni kan, kena interview juga tuan-tuan. Jangan hanya sedap baca saja, tapi hukum hakam tak tahu naya. Kan? Hukum hakam tak tahu naya. Kan? Imam kena tahu. Imam kan hanya sekadar menghafal Quran, tapi dia mesti faqih.
Dia mesti tahu tentang hukum hakam. Dan yang duduk belakang ni pun mesti tahu juga tentang hukum hakam. Tiba-tiba imam batal ketika sujud, tuan-tuan nak buat macam mana? Seret kepala tu ke depan. Ada orang yang macam tu, seret kepala ke depan tu, kan? Sebelum dia semayang, licin dahi dia, sampai je ke depan, 3 terus. Ada tu. Ingat tak yang kes video viral, yang kes kematian imam masjid kampung Kambaru tu? Apa yang berlaku? Orang tu bangun, dia tu ke depan kan? Betul tu? Salah tu. Imam tu meninggal ketika sujud. Ketika sujud, dia tak boleh bangun terus pergi ke depan. Sujud tak habis gitu. Dia kena sambung sujud tu. Salah seorang kena sambung sujud. Dan daripada 3 orang ni, siapa yang utama untuk sambung sujud? Yang tengah. Yang tengah dulu. Jadi kanan kiri tak payah sibuk lah. Kan berebut pula. Allah, akulah. Berebut pula 3. Kalau tahu hukum, 3 orang duduk di belakang imam ni kena tahu hukum. Kalau tahu hukum, dia selesai masalah. Yang tengah akan bangun, Allahu Akbar. Lepas tu sujud balik, Allah. Pasal imam baru sujud yang pertama yang dia rebah kan. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Bangun. Barulah dia ke depan. Baru di depan. Bukan bangun, orang tu belum habis sujud lagi, jemaah pun belum habis sujud lagi, sujud pertama pun tak habis, dia bangun terus ke depan dalam keadaan berdiri. Sujud tak habis lagi tu. Dah. Apa yang berlaku? Video tu viral. Lepas tu kena belajar, kena tahsin solat, tahsin kiraat dan sebagainya. Jadi imam tu kalau imam batal, itu kalau imam dalam keadaan sujud. Kalau imam batal tak mati, imam batal tak mati, terkentut, dia sujud je kan, dia dah tahan kentut daripada takbir ni. dia baca Fatihah pun muka semacam ni, Alhamdulillah ya Rabbil, dah jadi lagu rock dah kan, duk menahan sekali kan. Kali sampai sujud aja, Allah Tuhan, sudah. Ni tengah sujud laka ni, imam tak mati ni. Imam tak mati. Jadi apa imam kena buat? Imam tak boleh belah macam tu je. Imam kena pergi antara 3 ni, sentuh bahu dia. Maknanya imam pilih orang tu untuk jadi imam. Jadi makmum yang kena sentuh bahu tu tahu dah, dia yang dipilih jadi imam. Dia bangun lah, Allahu Akbar. Tu kaedah dia. Imam tak tahu, bila tak tahu hukum, dia belah itu je. Kita makmum makan ni, hui, imam hilang, naik makam. Imam diangkat darjah oleh Allah Ta'ala, hilang terus kan. Yang tu meninggal tu, nampak ijazah dia, ini hilang tu, naik makam imam tu, handal imam. Tak pasal-pasal sujud sampai sajam orang tu. Tak kena ya. Baca nak pilih imam tuan-tuan, biarlah yang faqih, yang tahu hukum juga. Jangan hanya sekadar sedap baca je. Cuma satu benda yang saya nak sentuh tuan-tuan, bila kita dah pilih imam ni, kadang-kadang biasa surau-surau dia buat tabung khas, tabung khas untuk imam, betul tak? Semayang tarawih biasanya dia tak tabung imam, tabung more, tabung iftar, buka puasa. Kita pun datang, kesian ke imam, tengok imam kereta apa, kancil dah nak cabut enjin kan, padahal kat rumah imam ada estima saja datang bawa tu. Ada kan, ada berlaku. Ustaz tu datang, kereta buruk sangat, sampai jemaah nak bagi kereta estima ke dia. Baru sebab ustaz tu jujur, jangan Syekh, mana ada Alphard. Ana ada Alphard. Ingat ustaz miskin bona kan, bawa kereta macam kecabut enjin kan. Malah nak bawa Alphard ni besar sangat kan, nanti orang kata pula jadi nak bawa kereta ni. Tu saya bawa kereta Nissan Navara tu, apa 4x4 tu, saya daripada masjid sana, saya niaga, memang saya bawa barang-barang niaga dalam tu. Jadi biasa saya bawa kereta Izora je, biasa kan. Bila saya daripada masjid sana tu, saya bawa kereta tu, dia terus ke sini lah. Sebab ustaz tu dulu, kalau ustaz tu nak bagi ke, Allah syukurnya naya kan, estima pun ada, Alphard pun ada, kan, ada kan. Jadi maknanya bukan hanya sekadar jadi tabung tadi tu, bagi duit tabung ke imam,
Tabung, ada yang sedekah ke mori, sedekah ke apa buka puasa. Ni hukum, ni hukum. Antara benda yang iblis akan buat, dia menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat. Ni. Ini sumpah iblis pada Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr. Sumpah iblis pada Allah Ta'ala. Kan? Apa yang ayat apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Apa ayat tu? Ayat tu lah. Kan? Iblis akan jadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat. Kita dah letak tabung, siap tulis tu. Tabung imam tarawih, tabung murid, tabung iftar. Bila orang sedekah ke imam, maknanya dia niat nak bagi ke imam. Maka hukum dia, segala yang ada dalam tabung tu kena serah pada imam. Surau tak berhak ambil walau 1 sen pun. Jangan main. Kalau tuan-tuan ada buat sebelum ni, sembahyang taubat lepas ni. Sebab niat pewakaf, niat penderma nak bagi pada dia. Sebab dia tengok tu tabung imam. Tabung murid lah. Tabung iftar lah. Ada satu surau, dia buat tabung imam. Dia tak buka-buka tuan-tuan, tak buka-buka, dia biar je. Habis tarawih dia ambil masuk dalam bilik. Besok masa waktu maghrib dia letak balik tabung tu. Kan? Dia tak waktu maghrib nak membawa ke tarawih je, siang tak ada. Kan? Dia tak waktu maghrib, pasal tabung tu khas untuk imam tarawih. Ambil 3 orang imam tarawih, budak tahfiz. Kan? Dia tak buka. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia buka 5 hari sebelum raya. 2 hari lagi budak tahfiz ni nak balik kampung. Jadi 3 hari imam tempatan yang akan ambil lah. 2 hari sebenarnya. Hari yang last tu tak ada tarawih dah. Besok tu dah raya. Kan? Jadi 2 hari lagi imam budak tahfiz nak balik kampung. Jadi dia buka. Buka tuan-tuan, ada 19,500 berapa kan? Saya pun ingat. Tiba-tiba pengusi kata apa? Weh, banyak tu. Kalau bagi 3, seorang dapat dekat 5,000. Gaji saya pun tak macam tu. Saya kerja sebulan pun tak dapat gaji macam tu kan. Kalau 5,000 lebih 5,000 kan. Kalau 19,000 bagi 3, lebih kurang 6,000 lebih lah. 6,000 lebih dapat seorang. Imam pengusi pun buat keputusan. Okey, ginilah. Kita bagi seorang 2,000 je. Baki tu kita masuk tabung surau. Ada JK yang tak setuju, yang tahu hukum. Tak boleh ni tuan pengusi. Kita dah niat pada imam je kena semua bagi pada imam. Bagi dengan 3, dapat 6,000 lebih seorang. Weh, banyak sangat tu. Dah. Kalau tak nak bagi dia banyak, jangan buka tabung imam. Ambil duit surau je. Peruntukkan, setuju dalam mesyuarat. Okey, kita bagi seorang 2,000. Okey, setuju. Dah, habis cerita. Ini buka tabung imam, memang orang bagi tu untuk imam. Kena ikut niat pembagi, niat penderma. Tak boleh ni banyak sangat. Lah JK tu tak puas hati, dia telefon saya. Kebetulan besok tu tazkirah Jumaat, saya tazkirah di situ. Ustaz, tolong Ustaz, hentam sikit Ustaz. Pengusi sebelah saya hentam kau, pengusi gini ah. Lepas pada tu, JK telefon. Alhamdulillah Ustaz, pengusi bagi semua pada imam. Okey lah. Sama macam kita buat tabung van jenazah. Tiba-tiba nak tukar buat, tak payah beli van jenazah lah. Kita beli van multi purpose. Boleh buat hantar jenazah, boleh bawa pergi pasar, boleh sewa. Kan? Bayangkan kalau van tu orang sewa, kan? Jenazah ada ni. Halo man, mana man? Balik nak pakai van. Oi, aku ada kat Nyai ni. Mana ya? Berapa hari balik? 5 hari ke? 5 hari lah kau tak mak jenazah. Dah kau tabung tu buka tu jenazah je lah. Sama dulu ingat kes Covid dulu. Masa Covid dulu, kan ada surau yang ambil duit surau bagi orang yang minta agama. Kan tak boleh. Kan keluar fatwa daripada Mufti Terengganu lah, Mufti ni tak boleh. Sebab orang bagi duit ke surau tu untuk surau. Barulah pada tu keluar. Barulah pada tu surau-surau buat tabung khas, tabung bantuan Covid. Jadi guna daripada situ, tabung bantuan Covid. Nampak tu. Jangan main tuan, jangan main. Benda yang kita nampak macam simple, tapi itulah membawa kepada hukum yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mahu mendalami ilmu Al-Quran termasuk dalam kalangan orang-orang yang menolak Al-Quran Al-Karim. Maknanya golongan yang menolak Al-Quran Al-Karim. Baik, yang keempat tuan-tuan, golongan yang dianggap meninggalkan Al-Quran Al-Karim ialah golongan yang tidak mahu menjadikan Quran sebagai syifa, penyembuh. Sikit-sikit je ubat kimia. Sikit-sikit je ubat kimia. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf. Saya tak apa setuju dengan ubat kimia ni.
Saya bukan menolak hospital, tidak. Hospital ada kegunaan dia. Tetapi bila kita bergantung 100% dengan ubat kimia, yang ni yang salahnya. Pernah dengar tak ayat doktor kata, you kena kencing manis, you tak boleh baik, you kena makan ubat sampai mati. Darah tinggi, kena bergantung dengan ubat sampai habis. You tak boleh baik. Pernah dengar ayat tu? Sedangkan setiap penyakit ada ubatnya. Pegang pada tu je. Berapa ramai tuan-tuan orang yang dah reverse balik kencing manis dia. Daripada gula belah-belah sekarang ni gula 5.26 normal dah. Contoh yang terdekat saya mewarisi kencing manis ibu saya. Gula saya masa first saya check, masa tu saya dalam keadaan saya tengah meniaga Char Kway Teow kan, di Senawang Convention Center. Masa tu diorang buat carnival dekat Senawang. Rumah mak ayah saya dekat Seremban. Jadi saya meniaga dekat Seremban tu biasalah kan. Kita meniaga tengah-tengah goreng Char Kway Teow ni. Rasa macam pening, rasa macam nak tombang. Kan, saya pun duduk sekejap. Lepas tu kebetulan bila ada carnival ni, ada satu hospital Pusrawi, Pusat Rawatan Islam. Dia buka satu booth kan untuk cek darah bagai semua. Saya pergi lah. Saya pergi nak cek gula kejap. Kan, dia cek saya punya tekanan darah semua okey semua. Lepas tu dia pun cek lah gula. Cek gula. Orang tu sampai nak telefon ambulans tu, nak bawa saya pergi hospital. Tuan-tuan tahu berapa? 29. Tinggi bukan main, 29. Tapi sekarang gula saya 5, 6, 7, habis daripada tinggi pun biasa 5.2, 5.6, kan? 6.1 daripada 29. Saya tak pergi hospital pun. Kata siapa yang ada kerja bahagian Kementerian Kesihatan sini, siapa yang ada kerja hospital kerajaan, ceklah nama saya, Muhammad Rafizal bin Zulkifli. Ada tak nama saya dalam senarai mana-mana hospital ambil ubat kencing manis? Tak ada. Memang tak ada. Macam mana saya buat? Quran sebut tentang kehebatan minyak zaitun. Saya makan minyak zaitun je. Minyak zaitun ni dia anti radang, kemudian dia membaik pulih saraf. Orang yang kencing manis, bila gula terlalu tinggi, saraf dia rosak. Saraf rosak tu kadang kaki rasa kebah-kebah, sengal-sengal kan. Tangan pun kebah-kebah, mata jadi macam nampak tak nampak. Saraf rosak. Minyak zaitun lah yang membaik pulihkan saraf tu. Quran sebut kan, dalam surah apa? Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Zaitun yang tidak di timur, tidak di barat. Kan? Apa dia maksud zaitun yang tidak di timur, tidak di barat? Bila tanya pada Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir menakalkan kalam Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas antara dua tu. Kan? Dia menakalkan kalam tu. Bila dia tanya sahabat kepada Abdullah ni kan, apakah makna pokok zaitun yang tidak di timur, tidak di barat? Dalam Quran sebut ni. Kata Abdullah, kan, hiya syajaratun bis-sahra. Dia adalah pokok zaitun yang ditanam di tengah-tengah gurun Sahara. Bukan di tanah gambut, di tanah hitam, di tanah paya, no, tidak. Di tengah-tengah gurun Sahara. La yazillu syajar wala jabal wala kahf wala yuwariha syai'un wa huwa ajwadu li zaitiha. Maknanya tidak ada yang menghalang dia. Tak ada gunung ganang pokok ke apa ke, tak ada yang menghalang dia. Contoh ini, maknanya maksudnya ini pokok zaitun di tengah-tengah padang pasir. Tak ada pun gunung ataupun gua ataupun pokok yang menghalang dia. Kalau ada pokok yang halang, matahari terbit sini kan. Bila matahari terbit, pokok ni menghalang cahaya matahari tadi. Sampai tengah-tengah baru dia dapat cahaya matahari. Lepas tu tenggelam. Kalau pokok belah sini ataupun gua ke, kan, bukit bukau ke yang berada di sini, mula-mula dapat cahaya matahari. Bila sampai tadi, bila dia gelincir dah tak dapat dah. Pasal dihalang oleh pokok. Maknanya Abdullah kata apa? Pokok yang duduk tengah-tengah gurun Sahara, tanah kering kontang tu. Tanah yang kering, lagi kering pokok tu, lagi kering tanah tu, lagi kuat tahap kemandirian dia untuk hidup. Macam kita lah tuan-tuan. Anak yang lahir dalam keluarga yang susah, hidup dalam keadaan susah. Dia belajar cara nak berniaga, dia belajar cara nak tolong mak ayah dia, pagi-pagi jual nasi lemak kan, lepas tu berjimat cermat, lepas tu makan pun sikit-sikit, lepas tu tidak membuang masa, ada masa je kan, habis belajar je terus berlari balik ke rumah sebab nak tolong mak dia. Orang ni dia punya nilai dia, kualiti dia lebih hebat daripada orang yang lahir-lahir je kaya belaka, beranak pun dalam tilam yang bersalutkan selimut emas.
Kan? Dia tak pernah susah. Dia tak pernah susah. Tak pernah susah. Jadi tahap kehidupan dia tak sehebat dengan budak yang susah sentiasa ni. Itulah pokok zaitun. Dia dengan tanah kering kontang, tak ada air, tak ada baja, maka dia struggle nak hidup, nak membesarkan buah itu jadi buah yang berkualiti. Maka tempat ni ada di mana? Ada di Morocco. Sebab tu saya ambil minyak zaitun daripada Morocco, tuan-tuan. Yang minum satu sudu khasiatnya seperti minum 30 sudu minyak zaitun biasa. Saya minum tu. Dan saya minum juga satu lagi minyak zaitun yang khasiat dia minum sesudu kecil. Sudu teh je. Khasiat dia seperti minum 10 liter minyak zaitun lain. Alhamdulillah, gula saya turun. Kan, saya makan apa pun gula saya stabil. Lepas tu bila doktor kata, "Ayo kecil mana, you tak boleh baik, you kena makan ubat sampai mati." No. Ubat tu merosakkan buah pinggang dan sebagainya, tuan-tuan. Akhirnya apa? Penyakit-penyakit lain akan kena pada kita. Kita tak percaya? Allah sebut tentang delima dalam Quran. Pisang, kacang kuda, adas, bawang. Bawang ni punya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pelik tengok orang Pakistan kunyah bawang macam kunyah apple. Kita nak makan bawang pun takut. Rupanya bawang tu meningkatkan sistem imun badan. Bawang ni juga antara fungsi dia membunuh bakteria. Batu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat secara manual kan, kita tak ada penapis udara yang Kowe jual tu kan, untuk menapis udara kan. Kalau bilik tuan-tuan tak besar mana kan, tuan-tuan ambil bawang. Ambil bawang, kupas kulit, tuan-tuan belah tengah, biar dia terbuka begitu, letakkan di beberapa sudut dalam bilik. Tuan-tuan tengok, selepas tuan-tuan biarkan 24 jam, di bahagian yang tuan-tuan belah tu hitam, kehitam-hitaman. Itulah udara kotor yang disedut oleh bawang tadi. Lepas tu kalau tuan-tuan kupas bawang, tuan-tuan dah belah, tuan-tuan terlupa nak masuk dalam peti ais, tinggal dekat luar. Sebelum guna, potong bahagian yang terbelah tu, yang hitam-hitam tu, potong. Jangan masak bahagian tu, kerana bahagian tu dah sedut udara kotor. Ini semua dalam Quran ada. Sebab tu kata Imam Ar-Razi apa dia? Iza stata'at tabib an yu'alija bil ughdiyah dunal adawiyah faqad wafaqa sa'adah. Bila mana seorang doktor mampu mengubati pesakit dengan pemakanan tanpa ubat-ubatan, maka itu lebih menepati kebahagiaan. Bukan ubat-ubat. Anak saya demam, tuan-tuan, saya bagi pati delima. Satu sudu pagi, tengah hari kan bagi lagi, petang kan bagi lagi, malam kebah demam tu. Pati delima tinggi punica lagi. Perempuan yang mengandung kan, HB rendah, takut kena masuk darah bagi imun sebelum nak bersalin, minum jus delima, naik HB tu. Jus delima juga jaga jantung, anti kanser. Tapi dia tak mau. Sedangkan dalam Quran tu banyak khazanah Quran. Kita pergi pada khazanah barat juga. Kan? Mau tak? Bila kita tidak mau menjadikan Quran sebagai syifa. Itu syifa yang pertama. Syifa yang kedua apa dia? Itulah kes-kes macam orang kena rasuk hantu ke bagai semua kan, baca ayat ruqyah dan sebagainya kan. Baca kan, bila kita baca ni tuan, bila kita baca ayat Quran kan, jin akan bertindak balas. Dia akan mengamuk lah bagai apa semua kan. Kemudian dia menjerit lah bagai apa semua. Itu semua benda yang memang kata apa, benda biasa bila kita merawat orang dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran kan. Cumanya kan, bila kita nak masuk dalam bidang ni, tuan-tuan, ingat, bila masuk dalam bidang ni kena ada pendinding diri, kena ada juga ayat-ayat lain yang boleh kita nak detect orang tu kan, sama ada kena rasuk jin ke tidak. Saya ada satu kes, tuan-tuan, seorang budak perempuan, dia dah bawa pada mak bapak, dah bawa pada 4 orang ustaz dah, semua tak jadi kan. Lepas tu satu balik, meracau balik, jerit panjat, putu panjat sini kan. Kebetulan saya ceramah di surau dia. Ustaz ada masa tak Ustaz? Tolong Ustaz. Kata, kenapa? Anak perempuan saya ni Ustaz, tak tahulah macam mana. Dah 4 orang Ustaz dah. Ya, saya pergi dan dia ada kaedah dia. Kita baca doa Nabi Sulaiman je. Baca doa Nabi Sulaiman. Kita tahu orang tu rasuk jin, dirasuk jin ke ataupun tidak. Bila kita baca doa Nabi Sulaiman, kita bulu rumah kita meremang. Kan? Macam mananya ada lah tu. Tapi saya duk baca doa Nabi Sulaiman 3-4 kali, tak rasa benda pun, rasa kelakar ada. Saya kata dengan budak tu, sudahlah berlakon, kesian ke mak ayah kau. Terus dia senyap. Lepas tu dia menangis. Anak bang ni berlakon bang kan? Dia tak kena rasuk jin pun. Ya Ustaz?
Iya, ada benda lah tu. Kau dia nak iPhone ke, abang tak bagi. Abang settle lah kan. Saya nak balik ni. Lah begitu Zat. Gitulah kan. Dan kita jin ni bila kita baca ayat Quran, kadang-kadang diikut sebenarnya bukan apa pun, dia nak menakutkan kita. Alaman, aku tak boleh lah, jin kau ni kuat sangat ni, aku baca ayat kursi dia ikut. Padahal jin tu bila dia ikut kita baca ayat kursi, dia akan lemah, dia sakit punya. Bila dia ikut kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia boleh ikut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca je, baca memang dia akan ikut. Nanti bila habis je kita ulang lagi, dia pun Allahu la ilaha, dia dah mula dah. Sebab dia sakit punya, dia sakit. Kita baca lagi kan. Masuk yang kali yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Kita ejek balik. Lemah je. Tadi bukan main semangat. Baca semangat lagi. Dia mengamuk. Dia akan mengamuknya. Aku tahu kau sakit punya kan. Itu skill ataupun teknik jin untuk mengaburi mata perawat. Okey, aku keluar. Jangan mudah. Alhamdulillah, anak bang dah selesai. Dia ada lagi dalam tu. Cara dia Yunan, cara dia. Pegang kelopak mata ni. Kan? Tengok kelopak mata tu. Gerak sekali. Ada gitu tu. Kan? Lepas tu picit dekat sini. Kan? Bila kita picit sini ni, kan? Picit ni, kemudian kita baca apa? Kaedah saya mudah je. Baca 3 kul je. Baca 3 kul, picit. Bila dia tarik gitu, ada gitu. Kan? Jangan gitu. Alhamdulillah. Kuat gini tapi akhirnya keluar juga. Padahal dia gitu. Kita keluar rumah kita balik, kita masih Ustaz, dia start motor je. Dia pun mana Ustaz tu? Ustaz datang balik Ustaz, dia ada lagi. Kita pun Allah kan tu. Tapi itulah dia, Quran itu syifa untuk kes-kes yang sedemikian dan juga kes-kes penyakit fizikal ni. Jantung sakit, buah pinggang sakit, darah tinggi boleh berlaku dengan apa yang Allah cerita dalam Quran. Jadi bila kita tidak mahu menjadikan Quran sebagai syifa, kita termasuk golongan yang meninggalkan Quran. Ada persoalan, mungkin ada orang yang tanya, Ustaz, mana nak dapat minyak zaitun yang hebat tu Ustaz? Jangan risau, dalam kereta saya ada. Tak izin tuan pengurusi, saya ada bawa tuan. Saya ada bawa. Kalau siapa-siapa yang darah tinggi, terlampau tinggi, ada satu kes mak saya. Orang tu tuan, urat darah dia makin keras. Dia bimbang ni bila darah tak turun-turun, dia boleh pecah. Tum. Mak saya naik darah tinggi mak saya dapat kecemasan daripada mak saya lah. Kan? Mak saya naik darah tinggi dia daripada pagi 180 bawah 99. Masuk ke tengah hari dia naik lagi 189 bawah 101 102. Adik saya telefon saya. Saya dah siap-siap nak pergi kuliah ni. Datang cepat risau lah tengok ibu tu darah tak turun-turun. Okey. Saya pun telefon pengurusi surau, minta maaf Ji, saya ada kes kecemasan. Ibu saya darah tinggi naik ni, tak turun-turun, saya kena balik rumah, balik ke Seremban. Okey Ustaz. Saya bawa minyak zaitun yang dibuat daripada daun, dahan dan buah. 3 sekali. Yang ni daun, yang ni buah saja. Yang minum 1 sudu khasiatnya seperti minum 30 sudu. Yang ni minum 1 sudu kecil, khasiat dia seperti minum 10 liter. Yang ni khas untuk orang darah tinggi, terlampau tinggi, kecil manis terlampau tinggi, kanser stage 3, stage 4, insya-Allah. Kita dah banyak testimoni dengan ni. Saya bawa macam tu. Saya pun cek darah ibu saya. Cek darah ibu, tengok tu dia 183 bawah 101. Saya ambil satu sudu kecil. Makan. Ibu saya makan. Makan, lepas setengah jam saya cek balik. Lillahi ta'ala tuan-tuan. Turun 139. Daripada pagi tak turun tu. Turun 139, bawah 85. Alhamdulillah. Ni ya Allah cerita tentang kehebatan zaitun. Tapi barat yang ambil. Orang barat yang kaji tentang zaitun. Berapa banyak orang barat keluar minyak zaitun dia. Kita tak ambil pot pun. Kan? Dan satu benda yang kita tertipu dengan barat ialah kita menggunakan minyak masak sayuran. Ini salah tuan-tuan.
Kita ditipu oleh barat, minyak sawit ni kolesterol, bla 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 bla. Kita pun belilah minyak canola, minyak soya, minyak bunga matahari, tuan-tuan. Minyak tu tinggi omega. Bila minyak yang tinggi omega dipanaskan lebih daripada 170, smoke point dia tak boleh lebih daripada 170. Titik asap dia 170 suhu dia. Bila tuan-tuan panaskan melebihi 170, maka molekul-molekul dalam minyak tu berubah menjadi trans fat. Oh, kadang-kadang sihat lah goreng telur dengan minyak soya, goreng telur dengan minyak canola, goreng telur dengan minyak bunga matahari, kan? Masak sambal dengan minyak bunga matahari, masak goreng ayam, kan, dengan minyak soya. Kali lepas 2-3 bulan cek doktor kolesterol tuan ni tinggi ni. Tinggi tu dah mana ustaz? Doktor, saya dah tak pakai minyak sawit dah, saya pakai minyak sayur. Minyak apa soya dan sebagainya. Orang barat kata minyak ni bagus untuk kesihatan jantung. Betul. Dia memang ada kandungan omega dia tinggi. Tapi kan minyak yang kandungan omega dia yang tinggi, bila dipanaskan melebihi 170 smoke point dia, maka dia bertukar menjadi trans fat. Itulah kesilapan kita. Kita tak dengar. Barat tak cerita pun. Kita ditipu oleh barat hidup-hidup. Jadi maknanya dah tu nak jadikan minyak tu sihat macam mana ustaz? Masak sambal dengan minyak biasa. Dah masak sambal tu kan, tutup api, ambillah 2-3 sudu minyak canola, taruh dalam tu. Kacau-kacau dah. Sihat dah. Bukan digunakan untuk masak. Nak guna untuk masak boleh, tapi kena beli yang pengukur suhu tu. Yang siapa chef tahulah kan, siapa suka masak tahu. Dia ada pengukur suhu pasal ada stick, ada daging yang masak tak boleh lebih daripada 200 darjah Celsius kan, ada tu. Jadi dia mesti ada pengukur suhu. Lepas tu dah buka api, tekan, tengok. Okey, 160 okey dah, stop, kecilkan api. Masaklah. Tapi boleh kita nak buat. Kan? Malah leceh ustaz. Nampak tak? Kita ditipu oleh barat. Sebab tu jangan berkiblatkan barat. Kiblat kepada Quran. Tak nak. Tu yang keempat dan yang terakhir tuan-tuan. Golongan yang tidak mahu berhukum dengan hukum hakam Al-Quran juga dianggap sebagai golongan yang meninggalkan Quran. Sebab tu tuan-tuan, kerja kita, kalau orang tanya ustaz, itu macam mana ustaz? Undang-undang negara kita ni bukan undang-undang Quran ustaz. Adakah kita berdosa? No, tidak. Kita tidak ditaklifkan untuk melaksanakan undang-undang Islam. Tidak. Kita rakyat biasa. Yang ditaklifkan untuk memertabatkan undang-undang Islam ialah para pemimpin. Pemimpin pun ada hukum dia. Kalau tidak ada kekangan, mereka boleh melaksanakan undang-undang Islam tersebut, tapi tak nak buat, memilih undang-undang manusia. Yang ni yang disebut sebagai fasik, sebagai zalim. Tapi kalau ada kekangan, tak boleh nak buat lah, tak boleh nak buat, ada kekangan, bla 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 bla, tak apa. Tapi beriman tak? Beriman. Saya beriman dengan undang-undang Tuhan ni. Macam salah sebuah negeri di Malaysia kan, daripada tahun 92 lagi. 92, 93 berjuang untuk melaksanakan undang-undang Islam, undang-undang hudud, tapi tak dapat. Ada kekangan. Itulah perlembagaan. Baik, ni satu hal lagi tuan-tuan. Ada seorang penceramah, seorang pensyarah, bekas pensyarah universiti terkemuka yang disebut dia ni sebagai pakar perlembagaan. Kemudian dia dinasihatkan berhenti kerja sebab dia buat teguran pada Sultan Selangor kan, benda tu. Ada kes yang melibatkan Sultan kan. Dia dinasihatkan untuk berhenti. Dia berhenti, letak jawatan. Dia sebarkan kenyataan bohong yang semua orang akan menyalahkan kerajaan negeri tersebut. Nak buat undang-undang hudud tak perlu pindah perlembagaan. Jadi orang kata, pakar perlembagaan kata nak buat undang-undang hudud tak perlu pindah perlembagaan. Dah, kerajaan negeri tu kan main lagi cakap tak boleh buat undang-undang hudud pasal apa? Pasal masalah perlembagaan. Kena pindah perlembagaan tu boleh buat undang-undang hudud. Ini satu pembohongan tuan-tuan. Saya bongkar malam ni pembohongan dia. Tuan-tuan, undang-undang hudud ada tujuh. Zina, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, menderhaka. Mencuri dan merompak tu, dia adalah bidang kuasa persekutuan, bidang kuasa mahkamah sivil. Mana boleh mahkamah syariah membicarakan kes-kes yang di bawah bidang kuasa mahkamah sivil? Nanti ada pertindihan kuasa di situ. Ada pertindihan hukuman nanti. Mahkamah syariah kena potong tangan, mahkamah sivil penjara saja. Tak kecelau nanti. Sebab tu kena pindah perlembagaan. Kemudian dalam masalah murtad, Nabi kata apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama bunuh, Nabi kata.
Murtad. Tapi perlembagaan kata apa? Setiap daripada rakyat bebas masuk mana-mana agama dan bebas mengamalkan agama yang dianutinya. Jadi perlembagaan kata gitu, boleh masuk mana-mana agama. Nabi kata siapa tukar agama bunuh. Bila perlembagaan bertembung dalam undang-undang, dalam undang-undang negara kita, apa saja undang-undang, enactment, akta yang bertembung dengan perlembagaan, maka undang-undang itu akan terbatal, akan tertolak, maka diungguli perlembagaan. Akta Mahkamah Syariah 1965, pindahan 1984, kuasa-kuasa Mahkamah Syariah di bawah perlembagaan. Enactment negeri boleh luluskan di bawah Dewan Undangan Negeri. Tak apa, enactment di bawah sultan bagai apa semua kan. Selesai. Tapi bila bicara di mana? Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ni kuasa federal. Hakim hanya boleh jatuh hukum di bawah 356, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Dalam enactment sebut zina 100 kali sebatan. Sedangkan kuasa hakim hanya boleh jatuh 6 sebatan. Nampak tak? Kena ubahlah perlembagaan, kena pindah perlembagaan. Pusing kok mana pun perlembagaan kena pindah. Tapi dia kata apa? Tak perlu pindah perlembagaan, habis. Jadi orang-orang yang tak fikir panjang tuan-tuan, menyalahkan kerajaan negeri tu. Ni semua lakonan, wayang aja nak minta simpati konon. Rupa-rupanya boleh je buat undang-undang hudud, tak perlu pindah perlembagaan pun. Nampak tak? Inilah pembohongan-pembohongan yang berlaku. Yang terpaksa saya betulkan bila ramai yang bertanya. Kerana memang bidang kepakaran saya daripada dulu, daripada saya balik Yaman 2006 sampailah sekarang, kuliah-kuliah saya banyak berkisar berkenaan dengan perundangan Islam. Itu undang-undang hudud, qisas, diat dan ta'zir. Jadi siapa yang tidak mau berhukum dengan undang-undang Quran, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang meninggalkan Quran. Jadi kerja kita tuan-tuan, kerja kita tak perlu sibuk-sibuk nak laksana, nak macam mana nak buat ni Ustaz, macam tak payah. Sebab kita bukan ditaklifkan untuk melaksanakan undang-undang. Kita rakyat. Maka kerja kita apa dia? Mengimani setiap ayat-ayat yang datang daripada Allah Ta'ala. Habis kita. Apa yang Allah sebut tentang potong tangan kanan dan kaki kiri bagi perompak. Pencuri potong tangan kanan aja. Perompak potong tangan kanan dan kaki kiri. 2 sekali dipotong secara silang. Kalau perompak tak ada tangan kanan, ada tangan kiri je, dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Sebab mesti min khilaf, jaga secara bersilang. Dalam surah Al-Maidah tu, ya Allah sebut tentang apa orang-orang yang melancarkan perang terhadap Allah dan Rasul, itu rompakan, hirabah. Kan, murtad kena pancung, lepas tu zina yang belum berkahwin sebat 1 kali, yang dah kahwin kena rajam sampai mati. Menangis air mata darah, mak kenapa mak kena tanam? Pasal orang perempuan bila berzina, orang perempuan yang dah kahwin berzina, dia kena rejam sampai mati dan dia ditanam, sunat ditanam sehingga terbenam buah dada. Jadi daripada sini sampai kepala, inilah tempat rejaman. Dia rejam dengan batu sebesar penumbuk lelaki. Baling kat kepala dia. Pong, kena kepala patah, kena mata terkeluar mata, kena hidung patah hidung. Mati. Orang tengok. Hikmah undang-undang Islam ni dilaksanakan depan orang ramai. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, kena dilaksanakan di hadapan orang ramai. Orang tengok, hui takutnya Allah, baru orang tak buat. Jenayah. Yang kena sebat zina tu, yang kena sebat tu, sebat 1 kali, sebatan Islam tak kuat macam ni je. 1, 2, 3, 4. Sini tak boleh lebih, ni tak boleh atas, semua tak boleh. Macam ni je hudud. Dan kita kena pandang dia. 1. Dan disebat daripada bawah tengkuk sampailah dekat betis. Disebat secara menyeluruh. Tuan-tuan balik rumah ambil pembaris. Cuba sebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey tak? Tak okey. Cuba sebat sini je. 1, 2, 3. 3 je dah ada. Itu hikmahnya. Kenapa dalam Islam tu disebat menyeluruh. Benda tu tak sakit pun. Tak menakutkan pun. Tapi apa yang menakutkan? Disebat depan orang ramai. Orang tengok. Oh, ini bukan classmate aku dulu ke? Ini tu imam ni. Bukan imam sini imam Mongolia. Silap-silap tuan-tuan, bila selepas seminggu kena sebat, orang semua tengok kan, buat liputan TV3, buat liputan buka Bukit Jalil apa semua. Kan? Lepas seminggu dia pun pergilah ke shopping kompleks Tesco kan. Dia pun bawa troli sampai kat cashier, nak bayar. Assalamualaikum. Cashier pun, waalaikumsalam. Bukan abang yang kena sebat minggu lepas. Agak-agak lah kita nak stay ke atau nak belah kan? Malu tak? Malu tu yang menakutkan kita. Malu tu yang menginsafkan kita daripada mengulang jenayah kita. Itu.
Lepas tu berhukum dengan undang-undang Islam, terbaik. Hilang jenayah tuan-tuan, insya-Allah. Sebab apa? Sebab bila kita melaksanakan undang-undang Islam, kita mentaati perintah Allah. Jadi siapa yang hilangkan jenayah? Allah Taala lah. Itu je formula dia. Tapi bila mana kita tak boleh melaksanakan, kita beriman pun cukup dah. Beriman cukup dah. Sebab orang yang tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam, tidak mahu beriman dengan undang-undang Islam, tidak mahu berhukum dengan hukum hakam Al-Quran, maka orang ini juga dianggap sebagai golongan yang meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah intipati daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang boleh kita ambil pada malam ini. Itulah bila kita sebut tentang peristiwa yang gaib, peristiwa yang tidak terfikir oleh akal kita, yang Allah sebut dalam Quran, banyak mana dalam Quran tu benda-benda yang kita rasa macam tak logik. Tak logik. Tapi sebagai orang Islam, sikap orang Islam apa dia? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ada ragu-ragu dalam hati dia. Tu poin dia tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran, baca tentang peristiwa Isra' Mi'raj, baca tentang peristiwa tu, baca tentang neraka, baca tentang syurga, baca tentang ni semua, macam tak logik, macam menggerunkan, macam menakutkan, macam tak masuk di akal. Sikap kita sebagai orang beriman kepada Allah Ta'ala ialah beriman pada Allah dan Rasul atas segala yang dibawa, kemudian thumma lam yartabu, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita, barulah kita dianggap benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada keraguan, boleh ke, betul ke, ya ke tidak ke, macam tak logik je, maka kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ataupun dengan sedikit perkongsian pada malam ini akan menjentik hati kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya perkara yang kita suka, juga kepada perkara-perkara yang kita tidak suka, selagi mana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang ada masanya kita tak suka dengan sesuatu tu, macam tak best lah, macam tak nak lah, macam tak boleh lah, tapi sedangkan dia baik bagi kamu. Dan kadang-kadang ada kalanya kita suka pada sesuatu tu, sedangkan dia buruk bagi kamu. Kenapa jadi begitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi berimanlah sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebelum tutup kuliah pada malam ni, siapa yang benar-benar sakit, yang benar-benar perlukan satu formula yang boleh menyembuhkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dah bawa minyak zaitun tuan-tuan di kereta saya, tak banyak manalah, adalah dalam beberapa kotak kan. Yang satu sudu, khasiat dia menyamai 30 sudu. Ni bagi yang biasa-biasalah, yang kecil manis setakat 15 ke bawah tu boleh ambil yang ni. Yang dah terlalu tinggi ni boleh ambil yang daripada daun, dahan dan buah. Dia formulakan jadi biji-biji macam telur ikan tu. Ambil satu sudu kecil je. Khasiat dia menyamai kita minum minyak zaitun 10 liter. Dan dia boleh jaga saraf kita, dan juga boleh yang jenis kes terlalu tinggi sangat tu, gula, darah tinggi, apa semua, kanser dan sebagainya, insya-Allah boleh dapatkan di kereta saya. Tak bawa duit tak ada masalah tuan-tuan, boleh transfer online. Tuan-tuan tulis nama dengan nombor telefon saja. Ustaz tak takut ke? Ustaz baru datang pertama kali surau ni. Kalau orang tak bayar macam mana Ustaz? Senang tuan-tuan, minyak zaitun ni dia unik. Siapa bayar menyembuhkan, siapa tak bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tuan-tuan makan tak sembuh-sembuh tu, check balik kan, tengok balik akaun, dah bayar belum tu tak bayar lah tu kan. Jadi boleh dapatkan di kereta saya, insya-Allah tuan-tuan, boleh dapat di kereta saya siapa yang benar-benar memerlukan. Sebab saya tapi kalau yang nak sekadar nak jaga kesihatan, saya umur-umur macam ni Ustaz, kena makan, okey boleh. Tapi kalau habis stok tu, saya ambil nama dan saya akan hantar 2-3 hari selepas bila stok sampai. Pasal stok tinggal tu je, stok tak banyak. Pasal sekarang ni banyak sangat orang duk. Tadi pun ada orang datang ke masjid Sanah minta minyak zaitun. Jadi kalau siapa nak, stok habis di kereta saya, boleh ambil nama dengan nombor telefon, nanti saya hantar ke rumah, insya-Allah.
Wallahu alam bisawab. Saya minta ampun, minta maaf sekali terkasar bahasa, terlajak masa. Mudah-mudahan ada manfaat pada kuliah kita malam ini, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.